orang mempersoalkan tentang apa itu etika dan peradaban di Malaysia. Jadi di sini saya akan menerangkan apa itu etika dan peradaban. Etika adalah nilai-nilai akhlak ataupun adat sopan santun yang menjadikan pegangan untuk seseorang individu untuk menjadikan dirinya ke arah yang lebih baik. Etika seseorang terbentuk melalui keadaan sekeliling dan didikan yang diberikan oleh keluarga mereka untuk menjadi seorang insan yang lebih baik. Jadi, apa yang dimaksudkan peradaban di sini? Peradaban di sini bermaksud tingkah laku yang baik dan budi pekerti yang baik serta berbudi bahasa. Manakala dalam Kamus Pelajar edisi kedua, peradaban dapat didefinisikan sebagai tahap perkembangan, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Seperti yang kita tahu, Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik, kaum, bangsa dan agama. Manakala di Semenanjung Sabah Sarawak, mereka mempunyai pelbagai etnik seperti Melanau, Iban, Keluan Dusun, Bajau dan sebagainya. Etnik di Malaysia terutamanya yang tinggal di Sabah Sarawak dan juga di kawasan pedalaman terpisah dari segi tempat tinggal, tahap pendidikan, dari segi pekerjaan dan juga pengangkutan awam. Ini disebabkan mereka sukar untuk dicapai. Ini tidak bermakna kerajaan tidak mengambil peduli tentang mereka, tetapi ini disebabkan kesusahan untuk berkomunikasi dengan mereka. Etnik di Malaysia mempunyai pelbagai budaya berdasarkan sejarah dan tradisi mereka. Ini disebabkan oleh faktor geografi yang mereka lalui dan mereka mengamalkan budaya dan tradisi mereka mengikut cara mereka tersendiri. Mereka dapat mengamalkan dan mempertahankan budaya mereka tanpa sebarang ancaman daripada orang lain. Kita sebagai rakyat Malaysia mestilah menghormati dan menjaga adat resam mereka, budaya dan tradisi mereka supaya mereka tidak terasa terancam bagi mereka untuk mengamalkan budaya dan tradisi mereka. Pada zaman kini, manusia terlalu mengikut peredaran zaman dan ia menjadi satu cabaran untuk memupuk etika dan peradaban yang lebih baik dan sopan santun. Jika dilihat pada masa kini, terdapat pelbagai platform yang menjerumuskan mereka ke arah yang tidak baik seperti media sosial dan sebagainya. Akhir kata, pembentukan etika dan peradaban yang baik dapat memberi kesejahteraan kepada masyarakat sekeliling dan juga negara. Assalamualaikum, saya Nur Syahira binti Abdul Samad. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai berbilang bangsa dan etnik. 3 etnik utama di Malaysia adalah Melayu, Cina dan India. Tetapi terdapat juga etnik lain seperti orang asli, Iban, Bidayuh dan sebagainya. Perbezaan inilah yang membuatkan Malaysia mempunyai keunikannya tersendiri dan kerana berjaya menggabungkan kedua-dua aspek ini, faktor peradaban dan etika di kalangan etnik di Malaysia adalah disebabkan faktor ekonomi. Kedatangan pedagang daripada India dan China boleh dilihat apabila wujudnya etnik seperti Baba dan Nyonya hasil perkahwinan dari orang tempatan dan bangsa Cina. Rempah ratus yang dibawa oleh pedagang India juga masih digunakan sehingga kini. Semasa pemerintahan British, mereka lebih menggalakkan pedagang daripada China dan India untuk menguruskan hasil biji timah, peladangan dan pelobongan di tanah Melayu. Situasi di negara China dan India yang sering ditimpa bencana menyebabkan mereka rasa berminat untuk datang ke tanah Melayu. Hasil daripada keadaan ini, penduduk di tanah Melayu semakin meningkat dan menjadikan ekonomi Melayu berkembang pesat. Semasa pemerintahan British jelas menunjukkan ketidakadilan dalam kedudukan ekonomi yang menyebabkan jurang ekonomi antara kaum itu semakin melebar dan besar. Kesan daripada itu, tahap hidup orang Melayu dalam bidang ekonomi jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum lain, khususnya kaum Cina di mana taraf hidup mereka lebih kukuh dan stabil berbanding dengan kaum-kaum lain.
Oleh itu, perancang ekonomi perlulah dirangka semula agar tidak mewujudkan jurang perbezaan antara kaum dalam bidang ekonomi dan semua etnik dan kaum di Malaysia boleh menguasai sektor ekonomi. Perancang ekonomi tersebut adalah untuk mencapai objektif dasar ekonomi baru agar memperoleh perpaduan negara. Dasar ini dapat mengurangkan dan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum di Malaysia. Justru itu dapat mengurangkan jurang pendapatan antara kaum, bandar dan luar bandar, pertanian dan industri. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbagai etnik di Malaysia jelas dilihat apabila rakyat Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan agama dapat hidup dengan harmoni tanpa berlakunya pertumpahan darah. Perpaduan rakyat Malaysia wujud apabila penerimaan dan kehormatan yang tinggi terhadap kaum dan etnik antara satu sama lain. Kita tidak boleh memperoleh perpaduan jika sebelah pihak sahaja yang mempunyai rasa kehormatan yang tinggi terhadap kaum lain. Menghormati agama dan budaya etnik lain adalah kunci kepada keamanan negara. Seterusnya ialah faktor politik, iaitu salah satu faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Hubungan etnik di Malaysia telah terbentuk melalui politik mengikut perspektif sejarah. Terdapat 5 peringkat hubungan etnik di Malaysia. Sebelum itu, Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan pilihan raya yang diadakan secara tetap sejak kemerdekaan sehingga sekarang. Sistem demokrasi yang diamalkan dalam sistem politik negara kita membolehkan pelbagai parti politik memainkan peranan masing-masing dalam usaha mendapatkan kuasa dan memerintah negara. Walau bagaimanapun, parti-parti politik yang terbentuk di Malaysia ini dibentuk berasaskan kepentingan kaum. Peringkat pertama ialah sebelum kemerdekaan. Pada peringkat ini telah wujud kerjasama dalam kalangan elit mewakili berbagai-bagai kumpulan etnik bagi menuntut kemerdekaan yang terdiri dari kalangan kelas menengah. Pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu, menerusi dasar pecah dan perintah telah memisahkan kaum-kaum ini dari segi pelibatan di Tanah Melayu. Hal ini dapat dilihat semasa Tengku Abdul Rahman yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama cuba menggabungkan parti-parti politik yang mewakili 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Telah mendapat tentangan dan kritikan hebat oleh golongan elit dan kelas pertengahan Melayu kerana beranggapan mengancam masa depan politik kaum Melayu. Peringkat kedua ialah peringkat selepas kemerdekaan, yang mana kerjasama pelbagai etnik dijelmakan dalam Pakatan Parti Perikatan. Sebelum kemerdekaan, setiap kaum di Tanah Melayu mempunyai sistem politik mereka sendiri. Tetapi dengan tertubuhnya Parti Perikatan, ia telah membuktikan bahawa 3 kaum terbesar iaitu Melayu, Cina dan India telah idea politik moden di mana setiap parti berlainan bangsa boleh bersatu dalam sebuah parti politik. Peringkat ketiga, walaupun politik telah terbentuknya hubungan etnik, namun permintaan dan desakan etnik boleh mencetuskan konflik. Perkara ini boleh berlaku kerana adanya nilai-nilai dalam masyarakat adalah terhad berbanding dengan tuntutan oleh masyarakat yang menyebabkan persaingan antara kumpulan etnik. Pada peringkat keempat pula, ahli politik pelbagai etnik menjadi semakin longgar dari segi kerjasama dan perpaduannya disebabkan oleh konflik antara kumpulan etnik. Pada peringkat kelima, oleh kerana peningkatan pemusuhan antara kumpulan etnik semakin bertambah, ini telah merosakkan sistem demokrasi yang diikuti dengan keganasan fizikal penubuhan kerajaan autoritarian. Keadaan ini dapat dilihat dengan berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi dalam politik adalah untuk membolehkan peranan parti politik dalam menentukan hala tuju pentadbiran negara.
Dunia politik sememangnya penuh kontroversi di mana terdapat pelbagai individu yang mempunyai pelbagai tujuan dan kepentingan. Tetapi dengan kewujudan parti-parti politik ini dapat mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat dan negara. Dengan itu, rakyat Malaysia perlu mengamalkan konsep penerimaan walaupun mereka berbeza kaum kerana kita hidup dalam pelbagai bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Wan Dami Ansyah binti Muhammad Tadri dari GBC 251 4E. Sekarang saya akan menerangkan salah satu faktor etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia, iaitu faktor sosial. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, ia telah mencatatkan pelbagai konflik antara kaum yang selari dengan konflik antara agama. Berdasarkan tahap hubungan antara kaum yang masih rapuh, pelbagai pendekatan telah dilakukan untuk mengukuhkan perpaduan. Kemudian, kerjasama dan ikatan perpaduan pelbagai bangsa dan kaum di Malaysia bermula dengan apa yang dinamakan sebagai konteks sosial antara etnik terbesar di Malaysia. Faktor sosial juga adalah satu persetujuan dalam kalangan Malaysia berbila kaum melalui proses muafakat dan musyawarah ke arah peralihan kuasa pemerintah sendiri daripada pihak Inggeris dan dimanifestasi melalui kemenangan berikatan dalam pilihan raya 1955. Semangat sosial ini berasaskan semangat. Seterusnya, faktor sosial ini ada tiga, iaitu dari segi pendidikan, dari segi fizikal dan dari segi konteks sosial. Okey, dari segi pendidikan, dalam faktor sosial terutama dalam bidang pendidikan juga telah mengalami perubahan yang pesat akibat penjajahan British. Hal ini demikian kerana British bukan sahaja berminat dalam bidang politik dan ekonomi, namun turut menggunakan aspek lain iaitu bidang pendidikan yang berperanan sebagai ejen perubahan. Semasa perjalanan dalam mencapai matlamat tersebut, merujuk Muhammad Yaakob Haji Johari pada tahun 1997, pendidikan yang digunakan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar mampu dijadikan mekanisme dan alat untuk menguatkan jurang sosial antara masyarakat dalam pembentukan nilai dan sikap keterbukaan. Perlu difahami, Akta Pelajaran 1961 yang diluluskan oleh Parlimen Persekutuan Tanah Melayu telah menjadi landasan kepada dasar pelajaran kebangsaan dengan meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan Tanah Melayu dan menyatukan anak-anak daripada semua bangsa di Tanah Melayu. Okay. Kedua ialah dari segi fizikal. Faktor sosial dari segi fizikal ini berlaku pada asasnya akibat keadaan geografi yang memisahkan etnik. Kedudukan yang jauh terpisah telah ditambah lagi oleh dasar pecah dan perintah yang mengasingkan pemerintah dan penempatan di mana orang Melayu berada di luar bandar untuk menjalankan kegiatan ekonomi bertani dan ke laut. Orang India pula berada di estet dan ladang untuk bekerja di sana, sedangkan orang Cina berada di bandar untuk menambang dan menjalankan perniagaan. Untuk menyempurnakan dasar ini, British telah menyediakan segala kelengkapan termasuk sistem pendidikan di tempat yang diasingkan ini. Akibat pemisahan ini bukan sahaja mengurangkan hubungan dan interaksi, tapi juga menguatkan lagi etnosentrisme dan menimbulkan perasangkaan antara kaum. Dan akhir sekali iaitu konteks sosial. Konteks sosial adalah diwujudkan dengan tujuan untuk menyelesaikan perbezaan kepentingan diri atau kelompok masing-masing. Ia juga bagi memastikan kepentingan majoriti dan minoriti diambil kira tanpa menjejaskan hak dan kepentingan masing-masing. Antara isi kandungan konteks ini ialah yang pertama, orang Melayu akan menerima dan mengiktiraf orang Cina dan India sebagai warga negara di mana seperti yang disyadarkan oleh prinsip jus soli dan orang Cina dan yang harus mengiktirafkan bahasa Melayu sebagai bahasa persekutuan. Assalamualaikum, nama saya Warna Isana binti Wan Muhammad Zawawi.
Faktor seterusnya adalah faktor agama. Setiap kaum dan etnik mempunyai pegangan agama masing-masing dan agama rasmi di Malaysia adalah agama Islam. Tetapi bagi penganut agama lain, mereka masih lagi diberi kebebasan untuk menganut ajaran masing-masing. Kepelbagaian agama ini tidak menghalang kepada perpaduan dalam masyarakat kerana setiap agama mementingkan nilai etika yang tinggi. Berdasarkan sejarah di Malaysia, telah berlaku pertembungan budaya dan agama ketika zaman kegemilangan Melaka di mana para pedagang yang datang bukan sahaja untuk berjual beli tetapi mereka juga datang untuk menyebarkan agama masing-masing kepada penduduk setempat. Dan perkara ini dapat dilihat berdasarkan tempat bersejarah di Malaysia, iaitu tampak candi di Lembah Bujang. Ini menandakan pertapakan awal agama Hindu di Tanah Melayu dan ini menandakan berlakunya penyebaran agama, pelbagai agama di Tanah Melayu. Pegangan agama ini dapat membentuk masyarakat yang beretika walaupun berbeza Tuhan kerana semua agama mengajar perkara yang positif dan meninggalkan perkara yang negatif. Pegangan agama ini diibaratkan sebagai sebuah tapak untuk pembangunan modal insan kerana individu yang tidak mempunyai pegangan agama mudah terdorong untuk melakukan perkara yang negatif seperti menimbulkan isu sensitif. Contohnya isu perkauman yang boleh menggugat kestabilan dan kemakmuran negara. Isu perkauman yang menjadi tragedi itu terjadi 13 Mei 1969 iaitu berlakunya pergaduhan antara kaum di Malaysia. Perbezaan agama bukanlah perhalang kepada pembentukan keharmonian negara jika semua masyarakat berganding bahu untuk mengekalkan perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum. Seterusnya saya akan menerangkan cadangan sebagai negara moden yang melahkan masa depan lebih dinamik dan berusaha memposisikan diri sebagai negara maju. Cabaran berterusan dalam arus globalisasi dan pasca kemodenan menjadi realiti perlu ditangani sebaik mungkin. Ini termasuk ancaman pelbagai kisah berbentuk penindasan dari segi ekonomi, politik dan sosial serta isu berkaitan pencamburan hak kemanusiaan. Sekiranya tidak diatasi dengan baik dan berhemat, ia akan menjadi halangan kepada pembinaan keharmonian dan perpaduan rakyat. Malaysia perlu dikenali bukan hanya makmur dari segi ekonomi dan perpaduan, malah menjadi negara berentitikan kepelbagaian agama, bangsa dan budaya sekaligus dapat bersama dalam suasana serta harmoni. Perpaduan nasional harus menjadi misi penting bagi negara. Ia memerlukan kerangka fungsi konferensi yang akan mampu menterjemahkan baik muka wajah kerancaman masyarakat maju Malaysia. Antara perkara yang dicadangkan untuk mengekalkan pembentukan etika dalam peradaban masyarakat adalah mengekalkan keadilan, penerimaan dan toleransi sebagai perkara asas untuk kerangka perpaduan nasional. Nilai ini perlu diterapkan dengan menjadikan agama Islam sebagai kayu ukur untuk mendukung agenda perpaduan nasional ini. Masyarakat perlu mempunyai kesedaran untuk membina peradaban dan mencapai status kemajuan di Malaysia bagi merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030. Pendekatan integrasi menjadi tunjang agenda dalam membentuk suasana yang harmoni di samping mengekalkan identiti dan ciri bangsa masing-masing. Selain itu, walaupun Malaysia mempunyai pelbagai agama dan budaya, sifat kebersamaan serta cintakan keharmonian dan keamanan sangat digalakkan untuk mengekalkan etika dan peradaban dalam masyarakat bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional. Kesepaduan dan rakyat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan serta rasa hormat tinggi antara kaum walaupun berbeza agama dan bangsa. Keharmonian dan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat hanya wujud jika individu mempunyai pemahaman yang baik terhadap peranan masing-masing dalam menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian dan seterusnya membentuk nilai etika dalam masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Untuk rakyat Malaysia mempelajari budaya dan etika mereka masing-masing. Malah ia akan merapatkan lagi jurang perhubungan antara suku kaum dan etnik di dalam negara Malaysia.
etika dan peradaban bagi suku kaum etnik tertentu dapat diterima oleh rakyat Malaysia, tetapi ia bergantung kepada tahap penerimaan mereka kerana ia lain daripada apa yang telah wujud dan ia memerlukan pendekatan yang sistematik. Jadi, apa yang dapat disimpulkan di sini, setiap etnik, agama dan kaum masing-masing mempunyai nilai etika dan peradaban yang baik, dan ia akan memupuk seseorang individu itu ke arah nilai yang lebih baik. Jadi, etika dan peradaban yang baik akan memberikan kesejahteraan dan memajukan lagi negara Malaysia.